Indonesia adalah negara paling besar di Asia Tenggara. Saiz dan populasi negara Indonesia jauh lebih besar dari negara-negara Asia Tenggara yang lain, sekaligus membuatkan Indonesia adalah kuasa ekonomi terbesar Asia Tenggara. Indonesia juga adalah salah satu negara di dalam G20, iaitu 20 negara yang mempunyai ekonomi terbesar dunia. Tapi, adakah Indonesia boleh menjadi kuasa besar dunia dan menembus top 10 negara ekonomi dunia? Adakah ini hanya angan-angan kosong atau cita-cita yang realistik? Adakah ini masuk akal? Jadi dalam video ini, saya akan bagi tahu korang kenapa Indonesia akan menjadi gegasi dunia. Sebab yang pertama ialah rakyat. Indonesia mempunyai lebih 270 juta penduduk, iaitu keempat paling berpopulasi di dunia. Seperti yang kita tahu, bukan senang untuk mengendalikan negara dengan penduduk yang sangat ramai. Banyak masalah yang perlu ditangani, sebagai contoh masalah perkauman, masalah ketidaksamarataan, dan banyak lagi. Walaupun populasi yang tinggi boleh jadi keburukan, tapi dalam masa yang sama ianya juga adalah satu kelebihan yang besar, lebih-lebih lagi dari segi ekonomi. Lihat saja 7 kuasa besar dunia, semua negara ini mempunyai rakyat lebih dari 50 juta orang untuk menjana income yang besar. Sedangkan India yang bukan high income country pun adalah kuasa kelima terbesar dunia, ini kerana rakyatnya yang lebih dari 1 bilion itu. Bandingkan pula dengan Singapura, yang GDP per kapitanya antara terhebat dunia, dipenuhi orang-orang kaya, tapi kekayaan negaranya hanya yang ke-37 terbesar dunia. Ini kerana rakyatnya cuma 5 juta orang saja. Dengan rakyat Indonesia yang seramai 275 juta orang, jika GDP per kapitanya hanya setinggi Malaysia, Indonesia sudah menjadi kuasa dunia. Jadi ini GDP per kapita Malaysia dan ini pula Indonesia. Bayangkan GDP per kapita Indonesia hanya menyamai Malaysia saja. Sudah tentu GDP keseluruhan Indonesia akan melebihi 3 trilion dolar, iaitu yang ketujuh paling berkuasa di dunia. Sedangkan GDP negara Malaysia hanya sekitar 400 bilion dolar saja, iaitu yang ke-33 dunia. Membuktikan bahawa betapa pentingnya rakyat yang ramai untuk membesarkan kuasa sesebuah negara. Rakyat yang ramai juga adalah bagus kerana market negara yang besar. Lagi ramai penduduk, lagi ramai kuasa beli. Syarikat-syarikat kelahiran Indonesia tak perlu berpening-pening kepala untuk kembangkan syarikat ke luar negara untuk mencari pembeli. Kerana di Indonesia saja market pembelinya sudah cukup besar. Market yang besar juga membuatkan syarikat besar luar negara berminat untuk melabur di Indonesia. Dan sebab yang paling penting ialah pemimpin. Sebagai orang Malaysia, ini yang paling saya cemburui dengan negara Indonesia, iaitu pemimpinnya yang bagus. Seperti yang saya kata tadi, rakyat yang ramai juga boleh bawa keburukan kepada negara, tapi dengan pemimpin yang baguslah, rakyat yang ramai boleh dijadikan kelebihan yang besar. Lebih-lebih lagi dari segi pendapatan negara. Pemimpin yang bagus adalah antara faktor paling utama untuk sesebuah negara itu menjadi maju. Jokowi atau Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang bervisi besar dan bermatlamat tinggi. Jokowi juga adalah pemimpin Indonesia pertama yang bukan lahir dari keluarga politik, tapi keluarga di kampung kecil saja. Membuatkan Jokowi lebih berjiwa rakyat dan bercita-cita tinggi. Bercakap tentang kepimpinan Jokowi, jangan kata di Indonesia, malah masyarakat dunia juga sudah menyedari akan kehebatan pemimpin kelahiran kota Surakarta ini. Jokowi seperti sudah ada perancangan yang jelas untuk membawa negara Indonesia ke arah kemajuan di masa hadapan. Pembinaan ibu kota baru, pengurangan rasuah pembinaan, infrastruktur awam, dan banyak lagi projek-projek besar menunjukkan Jokowi sangat dahagakan peningkatan. Di dalam tahun terakhir ini, ekonomi Indonesia meningkat sebanyak 5% di bawah kuasa Jokowi. Jika ini berterusan selama 10 tahun, GDP Indonesia akan meningkat sebanyak 2 trilion dolar, iaitu tergolong dalam top 10 kuasa besar dunia. Tapi perlu diingatkan, peningkatan 5% setiap tahun bukanlah mudah, tapi ianya juga tidak mustahil.
Untuk menjadi kuasa besar dunia, bukan rakyat yang ramai saja diperlukan, tetapi juga pemimpin yang hebat. Dan Indonesia sudah pun mempunyai kedua-dua kelebihan tersebut. Indonesia juga berada di dalam haluan yang betul dalam menuju ke arah kemajuan. Apa-apa pun hala tuju Indonesia selepas ini, saya doakan yang terbaik saja. Tak kiralah negara apa pun, orang yang baik akan mendoakan kemajuan orang lain, lebih-lebih lagi sesama Islam. Semoga Indonesia akan terus maju. Jadi adakah korang rasa Indonesia berpeluang menjadi gergasi dunia? Dan jika ya, tahun bilakah anda rasa Indonesia akan menembusi top 10 kuasa besar dunia? Apapun pendapat anda, sila tinggalkan komen di bawah, saya juga ingin mendengar pendapat anda. Jadi jika korang suka dengan video saya, korang bolehlah like, share, dan subscribe sebagai tanda support untuk channel kecil saya ni. Saya sangat hargai setiap seorang dari anda.